to exchange heat. Okay, so fluid ni akan sometimes they change phases lah, from gases to liquids, or from cool to hot, or from hot to cool. Sometimes they change phase, and they also change temperature. So there are a few examples of heat exchanger. However, we're going to look into only a few heat exchanger, shell tube, plate, and dalam contoh macam ni lah tisu saya ni. So ini outer part, dalam one of the fluid, it can be both way. Sini masuk sejuk, masuk panas. So dia boleh jadi dua-dua flow lah. So depends So this is the temperature profile of co-current, counter-current, and sometimes double pipe ni pun dia boleh jadi YouTube. Dalam industri. Sebab apa? Sebab dia have larger delta. Delta T itu boleh large. So maknanya untuk high temperature difference or change, so kita suit for highest of shell with the run through the tube, another fluid transfer run through the shell. So dia transfer kat sini. Kalau kita tengok gambar ni, so ada fluid lalu dekat luar ni, kat luar ni, luar dinding, dia ada shell nanti ni kat luar ni, ada sarung dia. So ada fluid yang lalu dekat celah-celah lubang ni. Okay, so dia ada heat transfer kat situ. Okay. So this example of shell and tube heat exchanger. So nanti kita akan tengok nomenclature dia of shell and tube dan sebagainya. Shell and tube ni ada banyak jenis, banyak configuration. So depends on how much heat transfer that we want. How much the heat that we want to be transferred. So berapa banyak kita nak? Kita nak sikit ke? Kita nak banyak ke? Kita nak besar ke? Kita nak kecil? Depends. Kita boleh lalukan fluid dia, atau kita boleh lalukan liquid dia, atau kita boleh lalukan gas dia 2-3 kali. 2-3 kali. Okay, mula kita masuk sini, lepas tu kita masuk sini, ataupun mungkin dia masuk sini, dia pusing, dia tak YouTube lah, tapi dia masuk sini, dia keluar sini, dia lalu 2 kali. So it depends. Okay, 1 shell, 2 passes, 1 shell, 4 passes, 2 shell, 2 passes, it depend. Nampak ni ada 2 shell, 1 shell kat dalam, 1 shell kat luar. Okay, so depends berapa banyak yang kita nak achieve the temperature dia. Okay, so dalam shell and tube, dia ada buffer. Nanti kita tengok function buffer dia untuk buat apa. Kalau dalam mixer atau mixing process, kita perlukan buffer ni supaya kita ada adequate mixing. So kita ada adequate mixing, sebab tu kita letak buffer. Kita tak nak yang dekat hujung-hujung tu dia tak mix. Tapi untuk heat exchanger, kita akan tengok function buffer ni nanti. Okay, so plate heat exchanger is you use metal plate to transfer heat between plate, liquids, fluids ni. So plate heat exchanger jadi macam pinggan kamu tu yang kamu basuh, lepas tu kamu susun dia. Susun dia kat tempat pengering pinggan tu. So tu plate. Susun 1, susun 2, susun 3, susun 4, susun 5, susun 6, susun banyak-banyak. Okay, so it consists of corrugated stainless steel sheet separated by a polymer gasket and clamped in a steel frame. So dekat plate tu, surface plate tu dia corrugate. Corrugate tu maksud dia kasar lah, dia tak licin. Tak licin lah macam pipi kamu tu kan. So dia macam ni. Okay, so kita ada a few plate, dia susun. Ada banyak plate kat sini contoh So plate are compressed in a rigid frame, create arrangements, and the parallel flow channels akan lalulah alternate with hot and cool. Okay, so major advantage of heat plate ni, dia ada larger surface
area. Fluids are exposed to much larger surface area. This example of plate. So yang hitam ni dah gasket. Gasket dia. Okay. So series of plate. So plate ni lagi katalah mungkin temperature untuk proses A ni tak tinggi. Tapi temperature untuk proses B ni tinggi. So kita nak pakai juga heat exchanger yang sama, kita boleh tambah plate area. Plate ni satu-satu tu kita boleh tambah lah. Okay, so well suit to liquid lah. Okay, so this example lah. So yang hitam tu gasket tadi. So dia yang maksud dia corrugate. Dia tak licin, dia ada macam lekuk-lekuk lah, macam kotak lah. Kalau kita tengok kotak dalam dia tu macam ada macam lubang-lubang tu. Okay, so this is plate exchange. Okay, so advantage of plate heat exchangers. Okay, so easy to add area, compact size. Tapi disadvantage dia boleh leak due to gasket failure. So what means that higher temperature, higher pressure, kita tak boleh pakai this kind of heat exchanger sebab kita bergantung dekat plate dia. Dekat gasket dia. Okay, so gasket tu adalah weakness dia lah. Tapi kalau food processing, biochemical, bio kan, bila kita cakap pasal bio ni, benda-benda bio atau benda-benda hidup ni, dia tak boleh hidup dekat suhu yang tinggi. Sebab itulah tujuan dia kita masak air tu. Masak air tu untuk matikan kuman-kuman. Ada satu kes tu, dia minum air, tak masak lah kan, air sungai macam tu. Dalam ada lintah terlekat dekat tekak dia. So dia jadi macam tak selesa. So doktor kena keluarkan lintah tu sebab dia minum air tak masak. So maksud dia macam tu. So itulah tujuan dia kan. Kalau kamu minum air masak dengan air tapis berbeza. Tapis tu dia filter je. Tapi dia still tak heating. Kalau heating tu dia mesti boil. Kalau dia kata kamu beli kuku, kowen, apa benda sekali tu, kalau dia kata dia punya temperature heating dia 80 degree je, dia tak masak lagi. Dia tak boil lagi. Ada certain bakteria mungkin dah mati, certain mungkin tak mati, kita tak tahu kan. Sebab benda-benda bio-bio ni dia selalu dia nature ataupun dia rosak dekat temperature tinggi. Tengoklah kalau dia kata dah semua dah mati lah dekat temperature 80, kita tak perlu 100 pun. So bolehlah pakai. Okay, so this example of plate heat exchanger, ni dekat kilang makanan lah saya rasa, sebabnya kilang dia nampak bersih je. Okay, kilang makanan kena bersih lah, tak boleh ada tikus kan, barang lipas macam tu, benda-benda perosak. Kalau tidak, haiwan-haiwan tu nanti akan mencemarkan makanan kamu. Kan, mencemarkan makanan kamu. Okay, so this course flow example. Okay, so heat transfer fluids. Heat transfer fluid, kita ada macam-macam heat transfer fluid lah. Sometimes kita ada steam, sometimes kita ada chill water. Chill water macam saya cakap tadi, chill water ni 5 degree Celsius je. If you want to use lower than 5 degree Celsius, tak boleh pakai chill water. Tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab temperature dia tak boleh nak tahan. Tak boleh nak sustain lah bawah daripada 5. Sebab katakan macam doktor, proses saya ni 70 negatif lah 70. Saya nak pakai apa dia kata gitu, saya nak pakai apa? Saya nak pakai apa? Pakailah apa yang boleh sesuai. Tapi bukan chill water lah, bukan juga cooling water. Okay, kalau kita ada propylene glycol mixture pun dia boleh pergi sampai minus 22 sahaja degree Celsius. So kena tengok betul-betul kamu punya proses ni macam mana. Okay, transfer fluid dia macam mana. Sometimes kita pakai silicone oil untuk ada adequate punya heat transfer fluid. Contoh kita buat water bath. Okay, water bath tu maksudnya kita rendam satu bikar, masuk bikar lain dalam dia. Contohlah ni water bath saya. Bikar A ni ada agar-agar saya nak cairkan. Okay, saya masukkan dia dalam bikar B. Okay, bikar B. Dalam bikar B ni dia ada silicone oil. So agar-agar tu saya nak cairkan dekat 100 degree Celsius. So
masukkan dalam ni, saya letak air. Saya tak boleh letak air. Sebab apa? Sebab air akan evaporate dekat 100. So makin lama kalau saya letak air, airnya akan meruap keluar daripada bikar yang kedua saya ni. So dia tak ada adequate heating. Kadang-kadang kita pakai water bath tu, water bath tu kita masukkan benda lain dalam dia sebab kita nak ada adequate heating dekat keliling dia sekali. Bila kita letak kat heating plate tu akan panaskan bawah aja. Tepi-tepi ni dia tak panaskan. So kita tak ada adequate heating. So mungkin agar-agar saya tu akan hangit. Akan hangit sebab kat bawah aja. So bila saya letak water bath, saya letak macam ni. So ada silikon dekat dalam ni. Silikon tu akan kelilingkan Oreo saya ni. Dalam Oreo saya ni ada agar-agar, so dia akan cair dengan atau akan ada adequate heating. So sepanjang bikar Oreo ni dia akan sama rata temperature dia. Tu example dia. Tu contoh dia. Kenapa kita nak buat macam tu? Sebab silicon oil dia high dense. So the boiling point pun tinggi. So dekat 100 degree Celsius tadi dia masih boleh dia masih tak meruap. Kalau air tadi dah selamat dah. Dah selamat dah meruap. Okay, so nanti kamu tinggal lah nak cairkan agar-agar tu contoh 20 minit kan. Kamu letak magnetic stirrer tadi tu kan. 20 minit habis dah air dalam tu. Sebab duk meruap dah. So tak boleh So kita pakai more dense atau more density liquid lah. Okay, so this is classification dia. So this is the heat exchanger nomenclature. So you don't have to remember this nomenclature. So nomenclature ni basically dia divide into 3 section. Okay, front, shell dengan end. Heat exchanger ni kan kalau kita tengok dia macam horizontal kan. So dia ada front, dia ada shell dekat tengah dia atau cylindrical part dia, lepas tu dia ada hujung dia. Okay, so kalau nama saya channel atau removable cover one shell pass tube sheet stationary head. So means that yang ni kat depan macam ni, one shell pass macam ni kat sini, yang hujung dia macam ni. So macam tu lah. So macam tu. Tapi kita tak perlu hafal je lah. Okay. So the most common yang being used is that shell and tube lah. So because sometimes kan shell and tube ni kita boleh beli je dekat Alibaba. Alibaba tu kita boleh beli je sebab dia ada standard size dia. You need to look into the specification. Berapa delta yang kamu nak? Berapa delta T yang kamu nak? So dia boleh beli straight. Okay, so the shell and tube provide comparatively large ratio of heat transfer area to the volume and weight. Okay, so sometimes dia easy to construct lah. So wide range of size. Banyak size lah. Kalau kita beli baju, selalunya kita akan ambil apa? Free size. Kadang-kadang free size ni dia kecil. Free size dengan kamu mungkin kamu muat, tapi free size dengan saya tak boleh masuk, tak jual. So saya kena beli plus size. So macam tu lah. So sometimes dia ada banyak jenis size. So kamu tengok sesuai dengan proses kamu. Okay, so shell and tubes ni a number of tube in so shell is classified according to number of shell and passes involved lah. Macam saya kata lah 4 passes. Berapa kali dia nak pass kan? So shell and tube ni maximum pressure dia dekat shell 300 bar, dekat tube 1400 bar. So maksud dia yang dekat tube boleh lagi tinggi pressure dia. So delta P dekat tube lagi tinggi. So dekat maximum temperature dia about 6 to 650. Maknanya kalau kamu ada doktor, kalau saya ada temperature different dia 800. Temperature different delta T dia 800. Temperature range dia 800 contoh temperature range dia 800. Kamu nak buat macam mana? Saya nak tanya ni. Saya duduk bebel seorang, saya tak tahu kamu tidur ke, jaga ke, hidup ke, tak ada ke, duduk tambah tumbuk sambai ke. Adam? Ada. Adam, kita nak buat macam mana kalau temperature yang kita nak turunkan tu tinggi ingat? Kita buat tak tahu doktor. Adam, kita buat apa? Pikachu, kita buat apa? Sedikit. Kita buat apa Adam?
Zakuan dah left pula dah meeting. Tiba-tiba takut nama kena panggil. Ada je ni doktor. Cepat ada. Ada tapi dia keluar kat sini left meeting. Ada awak nak buat apa? Kalau kita ada temperature range dia tinggi kan? Kita turunkan. Turunkan pergi mana? Turunkan macam mana? Pakai Buat proses integration lah madam. Pakai proses integration? Dah faham bantai Nana. Okey, kita tanya hak perempuan. Hak lelaki ni kepala dia macam-macam sikit. Suhaila. Kita nak buat macam mana? Kita nak buat macam mana? Sorry doktor, soalan dia macam mana Apa dia? Baru tanya soalan. Tak, soalan dia tak berapa dapat tadi. Ini masa saya bagi. Saya kan tanya, kalau temperature dia, temperature range dia besar sangat. Temperature dia range dia besar sangat, nak panaskan ke nak 800. turunkan? Betul. Kan kita tengok dekat sini maximum temperature range dia 600 ke 650 je. Tapi proses kita tu temperature dia different je. Kita nak turunkan ke tu 800. Macam mana kita nak buat? Daripada 800 ke 800? Tak, daripada 1200 kita nak turun 400. Dia punya cooling water lah kot doktor. Apa dia? Cooling water tadi dia tak boleh kerja tinggi sangat. Tengok je dia ada limitation dia. Cooling water tak je. 15 degree Celsius sahaja. Chill water? Nak turunkan macam mana? Pakai coolant. Coolant apa nak pakai? Ni ada ni banyak ni. Mana? Dah tak ada ke? Turun minus Dah tahulah macam mana doktor. Apalah. Besarnya. Sayang ke mana ni Suhaila? Saya dengar doktor cakap tadi tapi tak tahu pula besar tu temperature dia. Kamu duduk kat mana ni? Bunyi motor kat belakang tu. Oh tu, saya kat rumah sewa ni. Saya kan duduk ni, saya tu je. Esok nanti kita rotan tak boleh jawab soalan ni. Rotan. Zawil. Baru join. Zawil Husna has joined. Zawil. Jangan tanya. Tadi doktor tadi wifi tak elok sangat. Pula. Kenapa? Ya doktor. Ni. Kejap wifi tak elok. Kejap saya tak Dia dengar. keluar masuk. Kejap saya baru masuk. Okay, kalau saya ada large temperature difference dekat proses saya, apa saya nak buat? Apa doktor ulang balik? Pula? Dah masuk kena ulang balik lagi? Saya ulang soalan. Cepat. Daripada contoh proses kita, temperature dia daripada 1200 degree. 1000. Nak turunkan ke 800 degree. Macam mana nak turunkan temperature dia? Nak turunkan ke 400. Nak turunkan ke 400 degree. Kita nak turunkan 800 degree Celsius, kita nak turun 800. Beza dia tu. Macam mana kita nak buat? Macam mana nak buat Husna? Dah Husna live pula dah ke? Husna? Ada doktor. Cepatlah. Dah pula Husna ni. Doktor je lah bagi jawapan complicated lah doktor. Saya pula complicated. Kamu lah. increase heat transfer dia. Apa dia? Jawapan dia apa? Siapa nak jawab? Ikmal nak cakap apa? Saya teka je. Teka. Boleh lah jadi engineer main teka-teka. Bos, saya nak teka bos. Boleh? Dah kamu ni bersatu lah nak kena ketuk ni. Ya, increase heat transfer dia. Ikmal nak kena juga ni. Ikmal kita rotan. Irene lah, Irene. Kita tanya Irene ni. Irene duduk senyap je kan. Nak tambah markah tapi duduk senyap je kan. Okay Irene, what should we do Irene? Kalau guna proses kontrol pula! tu Apa kaitan proses kontrol ni Irene? Sudah Irene. Ni pun nak tolak markah. Tak payah tambah lah markah Irene. Okay, Alif Imran.
Oh Alif. Alif ada tak ni? Alif ada tak? Diam 1000 bahasa ni Alif. Alif ada tak Alif? Alif cepat. Alif Firdaus ke Alif Imran? Alif Imran. Cepat Alif Imran mana? Alif hang duk buat apa Alif? Alif Imran tak ada? Alif Imran. Tak ada. So Alif Imran tak mai. Okay Nah apa ni? Alif Imran tak mai. Okay, Alif Imran tak mai. Nazrul. Kita nak buat macam mana Nazrul? Kena lowkan temperature. Pula! Aduh, ni tak semua nak kena rotan ni. Nak lowkan temperature macam mana kita dah lowkan temperature? Kita nak lowkan dia macam mana? So apa fluid yang kita nak pakai kalau kita nak lowkan dia? Because the temperature difference is very high. Sebab cooling fluid ke apa benda ni, dia ada limitation dia. So kita nak buat apa? Akasha? Doktor, kalau kita increase shell diameter, Pula? Doktor, Kamu nak buat besar mana? Apa Akasha? increase pressure. Increase pressure pula dah. Ikmal kata increase pressure. Saya lagi pressure lah saya ajar kamu ni saya rasa. Boleh meletup ni kalau saya jadi heat exchanger ni. Aduh, Akasha mana Akasha? Akasha? Oh, Akasha. Ada tak Akasha ni? Kelas ni ada. Takut dah hilang pula. Akasha, where are you? Doktor, kalau kacau control valve, temperature, tak boleh ke? Control, kamu nak control macam mana? Kamu nak increase the fluid insert. Heat exchanger kamu ada size dia, ada limitation dia. Ada satu kelas ni, esok satu kelas ni pergi dekat belakang College Mawar tu ada wastewater plant kan. Duduk berenang dalam tu, elok-elok ramai-ramai. Kamu ni satu apa pun. Tak boleh jawab. Bila kita ada two temperature difference yang very high, kita tak boleh buat satu. We need to have at least 2 or 3 heat exchangers in series to reduce the temperature staggered. Mungkin dari 1200 pergi 1000, dari 1000 pergi 800, dari 800 pergi 600, daripada 600 pergi 400 tadi yang final temperature kita nak. We cannot have only one large heat exchanger because the capacity to reduce the temperature, we don't have the suitable cooling fluid. So we need to have the heat exchanger in series. You need to remember that. Not only continuous stir tank reactor in series, but we also can have heat exchangers in series. That's how we reduce the temperature. Nampak tak? Nampak. Oh gitu, Kena ketuk. nampak. Tak nak kena ketuk. Kau pergi wastewater treatment plant tu, berenang ramai dalam tu. Tak muat, waste treatment tu kecil. Mat lah besar kolam dia. Kamu ni elok lah satu kapal macam tu. Bila kita ada satu temperature difference yang sangat tinggi, kita kena reducekan dia sikit-sikit. Macam kamu lah kalau ada 5 paper repeat satu sem, nak ambil semua 5, ambil lah 3 dulu. Yang 2 lagi sem depan. Takkan semua nak buat sekali, mana dok mampu. Macam tu lah, sama ke kaedah dia. Okay? So general consideration, ni kalau depan-depan mana wotan saya tadi? Wotan saya ni dah bengkok-bengkok dah ni kan. Nak cari mangsa ni susah betul. Kalau duduk depan ni dah kena wotan dah ni. Okay, so general consideration, kalau tube side, kita letak yang more corrosive dan high temperature. Tetapi low viscous. So viscosity dia low, kita boleh letak dekat tube.
Kalau viscosity dia high, kita letak dekat shell. Tapi shell kita tak boleh letak yang korosif. Kita kena letak less korosif. Sebab apa, dekat tube tu kita senang nak tukar dia. Nak ganti satu-satu tu senang. Kita boleh cabut satu, kita tu tukar. Okay, tapi shell tu besar lah. Okay, so high flow rate maknanya dekat flow rate yang laju, dekat tube. Atau pressure drop yang tinggi, kita boleh letak dekat tube. Okay, so this example of YouTube heat exchanger. Bukan YouTube yang kamu duk tengok selalu tu. Di YouTube maksud dia susah nak buat sikit heat exchanger ni. Dia U-shape, dia akan pusing balik. Okay. So this example of YouTube. Yang ni biasa je, yang ni yang biasa. Yang ni yang YouTube. So ni dia buffer dia. Ni buffer dia So nanti kita tengok. Ni buffer dia lah. Dia duduk lekat kat situ. Okay, so this example of YouTube. Tapi ni kecil je lah. Very light. Okay, light heat exchanger. So dia ada single pass, two pass. Two pass ni 2 kali dia masuk lah. Dua kali lalu. 2 pass masuk. So 2 pass tu 2 kali lalu. Okay. So this is the cross view of heat exchanger lah, cross view. So bila kamu nak buat assignment tu dia ada top view, front view, cross sectional view kan. So this example of large shell and tube heat exchanger. So dia boleh jadi kecil macam tadi. Kalau kamu tengok orang yang mula-mula buat tu kecil je. Tapi kalau kamu tengok yang ni dia buat sangat besar. So depends on the industry. Heat exchanger tu nak size yang macam mana? Size yang besar ke, size yang kecil? Tengok proses dia. Ataupun mungkin flow dia sangat tinggi. Okay, so it depends. So this example yang kecil lah. Okay, pasal laju sangat ni. So this example yang kecil. Yang kecil, sekecil-kecil ni boleh jadi ataupun yang sebesar-besar tadi pun boleh jadi. Okay, so this is type of shell. So 1 pass, 2 pass atau split flow. Atau double split flow. So masuk sini, dia split sini masuk sini. Yang ni pun dia masuk sini, dia split sini. Okay, so depends on how much root you want to root the fluid. Sebenarnya kadang-kadang bila kita rootkan fluid tu, dia boleh duduk lama lagi dalam tu. Macam kita lah, kalau saya kata tadi, kalau kita ada repeat paper ke apa kan, lamalah sikit kita duduk kat sini. Samalah, lagi lama dia duduk, lagi banyak ada heat transfer. Bila kamu lagi lama duduk, lagi banyaklah kamu belajar. So konsep dia patut macam tu. Lagi lama duduk, lagi banyak belajar. Okay, so this is example of the root dia. Okay, so buffer ni sebenarnya dia akan reroute. Dia akan tunjuk jalan. Okay, mula-mula dia masuk, kau tak lalu sini sebab ada dinding kan, ada buffer ni tadi. Lalu sini, pasal lalu sini. So dia akan reroute. So maksud dia jalan fluid dalam shell tu, bukan dalam tube tube dia akan lalu straight je. Dalam shell tu, dia akan jauh jalan dia. Sebab jalan dia bengkang-bengkok. Macam kita nak naik Cameron Highland tu, kan naik Cameron Highland tu dia bukan highway straight je. Dia bengkang-bengkok. So dia jauh lah. Bengkang-bengkok tu dah satu hal. Lepas tu kan dia naik bukit, turun bukit kan. So dia memakan masa yang lama. Kita nak sampai Cameron Highland tu lama. Sama macam kita naik Genting Highland, nak sampai dia lama. Kalau kita naik gondola tu, kan apa benda nama tu? Apa benda nama Allah tu? Cable car. Kereta kabel car tu dia sampai straight je kan. Cuma ada setengah orang dia gayat, dia takut. So tapi kalau kita naik kereta, naik bas ke apa, jauh lah perjalanan dia. Kona, silap-silap bas terjun, boom. Kan tak sampai balik. Terjun dulu. So sebab tu sama juga dengan fluid ni. Bila jalan dia kona, dia jauh jalan dia. Sebab tu kita duduk, hidup ni kita duduk jalan tu kena straight je. Bila kita banyak kona ni, itulah. So kita jalan kena straight. Kalau YouTube ni dia pusing balik. Kan, macam ahli politik lah selalu buat U-turn. Kan, sekejap cakap A, sekejap cakap B. Masa dia masuk, kita masukkan dia dalam heat exchanger dia pusing balik. Macam tu lah umpamanya kan. Kamu jangan cakap, apalah lecturer bagi example macam ni. Tapi umpamanya begitu. Bila YouTube dia masuk and then dia return back. Kadang-kadang mula-mula tu sebelum jadi pemimpin tu dia jadi pembangkang, dia bagi statement lain. Dah masuk dah, jadi ahli parlimen dah, jadi kerajaan dah, dia pusing ayat kot lain pula kona. Lebih kurang macam tu lah kan.
Okay, so bundle of tube in large cylindrical shell. So buffer is used to support the tube and to direct into the multiple cross flow. So buffer ni akan direct route tu tadi. So dia akan macam katalah dia bagi penunjuk arah, lalu sini, lalu sini pula. Okay, so this is a shell and tube punya gambaran lah lebih kurang. So dalam shell ni, dalam tube ni, dia masuk kot ni. Kalau masuk kot ni, dia keluar kot ni di YouTube kan. Kan, saya tulis kot ni kamu tak nampak. So dalam tube dia akan lalu sini, dia akan U-turn sini, keluar ke bawah. Dalam shell dia akan masuk sini, so dia akan lalu bawah buffer ni, dia akan naik bawah buffer lagi, dia akan turun lagi, dia akan terus sampai dia keluar. Okay, yang kamu buat heat integration tu, kan, kamu kata kamu buat heat integration kan, kamu akan sambungkan string. Okay, heating or cooling fluid kamu ni tak pakai heating or cooling fluid agent. Kamu pakai heating or cooling element daripada stream proses plant kamu tu. Therefore, you can reduce the use of heat exchanger. Instead of pakai 14 heater ke, 14 cooler ke kan, jadi 28. Kamu mungkin pakai 6 heater, 5 cooler. Sebab kamu dah integrate setiap pipeline tu tadi masuk dalam heat exchanger kamu. So itulah nama dia heat integration tu tadi. Kamu integrate stream pipeline kamu tu, yang ni keluar distillation dekat top ni dah sejuk, -20. So fluid dalam tu kamu boleh gunakan untuk sejukkan liquid lain yang panas. So dia integrate kat situ. Sebab tu kamu buat PFD before integration, PFD after integration. Lepas integration stream tu dah bergerak-gerak dah. Streamline tu. Gitu. Okay, so this is nomenclature. So you don't have to remember this nomenclature. Tak pernah lagi keluar soalan. Nombor 27. Name it. Tak pernah. Kan kamu pun macam hafal lah stationary, head channel ni. Tak perlu. Nombor 4 channel cover. Tak perlu hafal. So this is just for your knowledge. Okay, so dia bagikan naming kan satu-satu. However, bila kamu dah kerja nanti, kamu buat design, you need to be familiar with this nomenclature. Kalau bos kamu kata, can you look into the pass partition? Pass partition apa bodoh So maksud dia nombor 31. So kamu carilah 31 ni, pass partition, double pass ke single pass kan. So this is double shell ni. Nampak ada shell satu, shell dua kat luar. So this is double pass. Dia masuk, dia keluar balik U-turn. So dari partition kat situ, pass partition. Okay, so maksud dia fluid yang masuk dekat strip ni, awal ni, dia tak akan mencampur dengan fluid yang keluar sini. Okay, so dia ada partition. So this is kind of heat exchanger available lah. So depend. So this is kettle reboiler. Kettle reboiler ni macam kettle lah, kan. Removable kettle type reboiler. So this is type of front head yang saya kata tadi lah. Removal cover ke whatever lah. So you don't have to remember lah. Okay, dalam buku kamu tu dia ada mention. Dalam buku kamu tu dia ada mention. Ada banyak table yang kamu kena refer. Dalam textbook kamu tu, there are so many table yang kena refer. Depends on type of head. So dia bagi satu appendix, satu table yang macam kalau type of head macam ni, berapa dia punya pemalar, berapa dia punya constant. So nanti kamu tengok exercise tu, kamu tahulah. Okay, so comparison nanti ni kamu tengok lah. Okay, so this is type of head. Laju je heat exchanger ni, tak ada apa sangat. Cuma assignment kamu tu nanti. Okay, so this is shell and tube. So this is TIMA standard S floating head. Okay, so this is TIMA standard T. So cross buffer. So this is purpose of buffer. Buffer tu sebenarnya nak divert the flow and support the tube. So nampak tak buffer tu tadi dia hold tube tu. Tube ni macam Pocky. Pocky yang kamu beli coklat tu, kamu letakkan satu bundle, kamu ikat macam penyapu lidi. So buffer tu macam getah yang ikat penyapu lidi tu. So buffer tu hold penyapu lidi tu. So kalau kamu ikat banyak dekat penyapu lidi tu, ikat dekat depan, ikat kat tengah, ikat kat belakang kan. So jadi penyapu lidi tu kemas je. Selain daripada tu, buffer tu dia akan direct the flow macam saya tunjuk tadi. Dia akan tunjuk arah. Okay, tak boleh lalu sini. So lalu sini. So dia akan, tu tujuan dia buffer. Okay, so dia tak nak tube. Tadi kalau kamu tengok heat exchanger tadi size dia besar.
Bila saiz dia besar, kamu ada satu straight tube yang sangat panjang. Okay, bila ada satu straight tube yang sangat panjang, kemungkinan terus tube tu yang dekat tengah-tengah tu dia akan melendut. Dia akan apa? Selain pada perkataan melendut tu, dia tak straight lah. Kan? Betul ke perkataan saya melendut tu? Dia sagging. Macam ni kan, dia kata sagging ni kan. Dia tak straight, dia tak tegak macam ni. Sebab fluid yang lalu tu laju. Dia yang lalu tu laju, so dia akan macam rotan saya ni dia akan melendut macam ni. So tujuan dia buffer tu dia pegang. Buffer tu akan macam grip. Sebab dekat sini ada buffer, kat sini ada buffer, so dia akan buatkan tube tu tak sagging dan untuk reduce the vibration. Of course when the fluid tu flow laju, kita pakai turbulence flow, dia akan dia akan laju dah. Flow tu laju kan. So dia nak support the tube tu. Okay. Dan dalam heat exchanger juga, kita tak nak ada hot spot atau cold spot. So kita nak proses tu laju, turbulence So kita tak nak ada cold spot, hot spot, dan kita tak nak benda atau benda-benda apa yang dalam proses tu akan tidur. Akan maksud dia tertinggal. Okay. So buffer ni kita ada macam-macam jenis buffer. So single or double buffer are most frequently used to divert the flow. So spacing are between 50 or 60 of the shell diameters, and buffer cut ni usually 25% or 35% is recommended. Okay, so buffer cut tu maksud dia kita tak adalah buffer yang, kalau semua buffer tu ni selalunya kita potong buffer tu separuh macam ni. Kan kita potong separuh, lepas tu dia lalu separuh, lepas tu dia lalu pula sini. Kalau macam ni segmental strip, yang tepi ni atas bawah ni yang kat sini. Saya tunjuk kat kamu ni, kamu sini kan. Okay, yang atas bawah ni yang sini. Yang ni. Yang ni kan 1, 2. So dia duduk sini 1, 2. 3 duduk kat sini. 3 duduk kat sini. So kalau masa dia lalu dekat 3 ni, dia akan split flow. Dia akan split and then dekat 1, 2 dia jumpa balik. Lepas tu dia lalu 3, split balik. Lepas tu dia lalu 1, 2, dia masuk balik. So dia akan macam tu, fluid dia macam tu. Okay, so kalau dish and donut tu macam tu lah kalau kamu nampak, dish and donut. Ada donut kat luar, ada dish kat dalam. Ada donut kat luar, ada dish kat dalam. So setiap buffer tu dia akan pegang ni lubang-lubang ni, lubang-lubang tube lah. Kan lubang-lubang ni ada lubang-lubang tube. Okay, so itu dia type of buffer. Double segmental, triple segmental. Kalau triple segmental dia akan split jumpa masuk. Split jumpa masuk. So dia macam tu lah. Okay, so this is normal lah. Segmental buffer. So this and donut. Okay, so this is orifice type. So this is flow pattern lah. Macam saya kata tadi lah. Kalau single dia akan lalu. Kalau double segmental dia akan split masuk jumpa kan. So this is example of flow pattern dia. So kamu nak suruh dia duduk dalam tu berapa lama dan bergantung kepada berapa temperature yang kamu nak turunkan atau nak naikkan. Macam kita lah duduk universiti lama-lama nak buat apa? Hai Kemal? Ya? Duduk universiti lama-lama buat apa? Tak sure lah. Tak sure pula dari Kemal. Kita duduk universiti kita nak dapatkan apa? Kita nak graduate on time. Nak belajar lah, graduate on time, tak on time tu belakang kira. Asalkan graduate betul? Betul. Penting ke graduate on time? Penting. Kenapa? Sebab banyak benda lagi nak kena buat. Banyak benda lagi nak kena buat. Okay, graduate on time mungkin penting sebab lepas tu kita tak ada duit dah kan? Kan kalau kita tak graduate on time kita tak ada duit. Nak bayar yuran lah, apa benda lah segala kan. Okay, tapi fikir balik, kita nak graduate on time, kita nak kejar semua benda dalam satu masa sampai kita tak terkejar, end up kita lagi teruk result, ataupun kita nak graduate tapi biar ada masa yang bertenang untuk kita siapkan. Terpulang. So terpulang dekat kamu. So kamu nak siapkan macam mana? Terpulang dekat kamu. Okay, so yang penting kamu graduate. Graduate lambat tak apa, jangan graduate cepat.
Faham tak maksud saya graduate cepat? Tak. Graduate sebelum tiba masa. Part 6 dah habis belajar. Nampak tak? Kamu graduate part 9 ke part 10 tak ada masalah. Kamu graduate part 6, graduate apa? Tacut, tak nak. Okay, so itulah tujuan dia. Graduate part 8, part 9, part 10 tu biasalah budak enjin kan. Tak adalah hebat sangat pun. So biasa, graduate lambat tu biasalah, normal lah. Kan habis graduate part 6 tu apa benda? Okay, so fikirkanlah. Jangan paksa diri. Okay, so this example lah. Mula kita welding shell, so kita assembly baffle dia, kita masuk tube dia. Lepas tu dah ada tube sheet ni kan. Sheet ni. Lepas tu final product dia jadi macam ni. Tapi ni bukan kerja kita lah. Bukan kerja kamu. Kamu design je. Fabricate ni orang lain. Okay. So heat exchange means must provide area. Mesti ada process. Prevent leak in shell to tubes or tube to shell. Allow thermal expansion. Allow cleaning of falling factors. Okay. So allow phase change in some cases. Sometimes the gases turn to liquid. Okay, have reasonable pressure drop. Tapi dia kena reasonable. Okay, so basically heat exchanger is standard. Depends on the basic or reference to Thermal Exchanger Manufacturer Association atau TIMA standard. Okay, so kita refer standard ni lah untuk heat exchanger. So this is nomenclature dia lah kan. B-type, C-type, N-type, so tak payah apalah, setakat ni tak pernah lah. Okay, draw M-type. Dah apa benda M-type ni kan, tak pernah. Okay, so tak pernah. So this example yang small. Kalau small macam ni kita boleh masuk dalam ni, kita boleh send je lah. Pakai kapal ke kan, kita boleh kirim. Tapi kalau besar-besar tak boleh. So this example of heat transfer surface So this example of heat transfer surface. Example. This is equation for the heat transfer surface. So Q is equal to delta U, UA, U times area times the T, delta T. So this is the formula that you're going to use. Okay, so step by step ni yang kamu kena buat lah. Okay, mula-mula cari the heat transfer rate. So berapa temperature yang dia nak turun. Lepas tu cari flow rates dia, tengok temperature dia. And start cari the properties. So properties ni kamu cari dekat Clausen-Richardson ke whatever lah. So density, viscosity, thermal conductivity. So then can we decide type of heat exchanger kamu nak guna. Select a trial value of U. Overall coefficient ni U dia tadi. Overall coefficient ni U. Okay. So calculate the delta T. Calculate the area. Decide the layout. Lepas tu calculate the coefficient. Calculate the coefficient and compare with trial value. So calculate the pressure drop. So optimize the design. So this is the design procedure for heat exchanger. Okay, so this is overall coefficient U. So dalam overall coefficient ni, since it's a trial calculation, you need to choose the higher value. Kan dia ada range. Kalau hot fluid dia water, cold fluid yang kamu nak sejukkan water juga. So the U dia adalah 1500. You take the larger range. Sebab dia trial. Okay. So tengoklah cooling apa yang nak cool, apa yang hot tu. Okay, so this is the U value. So this is the U value for kalau dia air cool dengan water lah proses fluid dia. So this is the coil dengan pool. Coil tu yang dalam coil tu, pool tu yang dalam luar tu. Okay, so this is value. Value dia U value tu lah. Okay. So kalau gasket plate heat exchanger, kalau light organic dekat hot fluid, cool, light organic juga dekat cool fluid, so U dia 5000. Okay, watt per meter squared watt per meter squared degree Celsius. Okay, so falling factors ini adalah dia punya remaining. Apa yang tertinggal kat dalam tu. Falling ni macam contamination. Okay, so sometimes kita ada dirt, scale, biofilm. Kadang-kadang botol air kamu isi botol air tu, kadang-kadang lama-lama botol air kamu tu colour kuning, dah tukar colour dah. Dia ada biofilm kan, so kamu bersihkan, bersih balik botol air kamu. Kadang-kadang kita refill banyak kali, kita tak bersihkan pun kan, so dia ada contamination. Okay, so effect of falling ni,
dia akan reduce the heat transfer coefficient. Okay, so dia akan reduce the heat, dia tak, efficiency of the heat transfer tu dah kurang. So macam mana kamu nak tengok, Hafsah aku tak achieve target temperature ni. So there's something wrong with the system. Sama ada falling ke, ada leakage ke. So that's how you detect. You tak capai target temperature tu. Outside tadi, bila keluar masuk macam ni, keluar dia tak macam tu. Keluar dia kalau kamu target 40 degree Celsius contoh tapi kamu dapat 42. Temperature tu tak capai. So tengoklah mungkin ada falling. Okay, so falling can be reduced by keeping the velocity sufficiently high to avoid deposit, avoid stagnant region, avoid hot spot or cold spot. So falling sebab tu dalam heat exchanger tadi kita nak proses tu laju supaya dia tak tidur kat situ, dia tak tertinggal. So kita nak keep velocity turbulence. Okay, so this is the falling factor for certain fluid lah. Okay, so falling occur micro falling and micro falling. Macro ni yang besar-besar lah kita boleh nampak. Micro yang kecil. So this example dekat plate heat exchanger, so ada falling lah, ni tak bersih dah ni. Macam saya cakap tadi lah, botol air kita tu lama-lama jadi kuning. Tak cerah dah sebab ada falling lah ni. Okay, so macro falling macam sand, scale, corrosion, semua tu makro lah. Okay, kalau micro dia macam yang algae kan. Apa asal saya ngantuk ni? Saya kena tidur lah sekejap kan. Okay, so biological growth algae semua ni micro yang kecil-kecil. Okay, muscle kan. So micro falling ni kita control by water treatment. Okay, so this example of present carbonate contamination ataupun sand lah. So dia melekat ni dia tutup lubang habis dah. Tutup lubang habis dah kat sini, kat bawah ni. Dah tak boleh lalu lah liquid dia. Kan dia dah mendap-mendap kat situ. Okay, so this large particle create problem. Okay, so macam ni corrosion lah, dia dah karat. Okay, so this is example lah. So this is macro falling. So nampak dekat plate tu dah ada kotor-kotor. So kena bersihkan lah. Kalau sampai dah berkarat, dah berlubang dalam tube tu, so kena tukar. Okay, so this example of fluid flow dia lah. Dia lalu kat mana, dia keluar, dia masuk kat mana. Okay, so prone to falling especially during low flow. So particle tend to settle down. So kita kan kalau jalan slow-slow kita kita dah lama-lama kita jadi malas. Kalau tu kita jalan laju. Jalan laju kita tak tertinggal lah, kita duduk macam kita buat ni lah, merentas desa. Kan, siapa merentas desa dapat nombor last? Ada tak sini yang merentas desa dapat nombor last lah? Masa sekolah dulu? Nazifah. Sebab apa Nazifah? Sebab Han duduk membawang kat belakang tu kan? Sebab dia bawang. Jalan. Sebab berjalan, orang lari, Han berjalan. Sama lah. Dalam fluid flow ni dia masuk tu dia nak cepat keluar. Dia jenis kalut-kalut sikit. Kalau Han orang lari, Han berjalan. Lepas tu kalau macam saya jenis nipu, lalu pula jalan lain kan. Terlepas checkpoint kantoi kan. Tak dapat kupon kan. Lalu checkpoint kan dia dah bagi kupon ke, dia bagi pas ke apa kan. So cukup checkpoint tak cukup. Entah mana pergi kan. Lagi haprak, lagi teruk kan. Okay, so lebih kurang macam tu lah. Kita tak mau dia duduk situ lama-lama. Kita nak proses tu laju, tapi kita nak dia transfer heat dalam masa yang sama. Okay, so this is tube layout. Dia ada triangular pitch square, rotated square. So macam mana kita nak susun ni pun ada cara dia lah. So pitch ni adalah jarak antara titik dia dengan titik lagi satu. So tu pitch dia lah. Okay, sebab bukan buah pitch. Pitch tu maksudnya jarak antara tube A dengan tube B dan titik tengah dia. Jarak distance. Okay, so shell layout ni macam-macam lah. So depends lah. Okay, so this is number of tube. Formula ni kita akan pakai dalam latihan nanti. So next classes hari Selasa pagi, kamu boleh tonton video. Selasa pagi? Selasa pagi
Kamu boleh tonton video saya dah upload dekat Google Classroom, saya dah tunjuk hari tu kan? Dah tunjuk ke belum? Belum? Dah? Dah ke belum? Belum. Belum? Belum lagi rasanya. Belum lagi, ya Allah. Hai, sat-sat saya tunjuk. Okay, so this is the temperature log me yang selalu kamu nak kira tu lah. Counter flow ke, current flow ke, whatever flow ke. So cari delta H. Yes, habis dah heat exchanger kita. Dah betapa lajunya lecturer kamu. Umpama berlari. Okay, so sekarang kita tengok nota kita. Simon dah tengok kan? Simon dah explain, so kita tengok nota kita on heat exchanger. Heat exchanger ni hari tu saya ada masukkan video, saya ada masukkan nota reboiler and condenser. Kalau kamu rajin, kamu baca lah reboiler and condenser tu nota dia. Kalau tak rajin, tak payah baca, kita tengok video. Kita tengok video ni video Suhaizah mengajar, sem bila pun Suhaizah tak ingat. 2021, 2021, sem tahun lepas lah, 2 sem lepas lah maksudnya ni. Okay, so this is calculation of HE. Okay, kamu print dulu 13 muka surat kertas ni. Calculation of heat exchanger ni kan. Print, tengok example 12.1. Lepas tu kamu buat tu sen depan pula. Minggu depan, sen depan so kamu buat. Sen depan tu nak jadi lain lah kan. Repeat dah pula kan. Okay, kamu tengok video ni. Okay, kamu video ni besar, seorang lah ambil dia pergi kompreskan dia, lepas tu bagi kawan-kawan forward kan sebab video ni besar. Okay, so tengok video ni, lepas tengok video hak sejam ni, buat sambil-sambil latihan tu tadi sebab dalam video ni dia tunjuk step by step calculation untuk latihan atau tutorial heat exchanger. So dia tunjuk step by step calculation tu. Cabar sikit. So ni saya tengah explain ni. Okay, so kita tengok ni. Okay, so hopefully nampak screen saya. Okay. So this is saya buat example ni in So class. this is the example 12.1. So I would like to do with you together. Okay. This example, however, based on this question. Okay, so the question will be design the heat exchanger to subcool condensate from methanol condenser from 90 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. Okay, so the methanol flow rate is slightly different from this one. It's reduced 5 kilogram per hour. And the temperature rise about 15 degrees Celsius from 30 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. Okay, let's have a look into this. So I'm going to try to explain to you as clear as you can. So basically kita akan follow method ni saja. Okay, but when you go into the other examples such as example 12.2, 12.3 until 12.7, you will see that the method is the same. Okay, it's based on the kita punya step method yang kita mention dalam lecture note lah. Okay, so the coolant. Okay, so saya tak nak kamu tengok hari ni. Okay, so saya tak nak kamu tengok benda ni hari ni. So benda ni kamu akan tengok minggu hadapan pada hari Selasa. Boleh? Boleh. Boleh. Lepas tu tak buat kan? Dah tahu dah perangai kamu ni. Sebab apa? Kamu kena tengok dulu supaya senang kamu nak faham bila kamu nak buat assignment tu tadi. Kan nanti assignment doktor, saya tak faham lah saya kena kira apa. Kan datanglah tak faham lah, tu lah, ni lah. So itulah yang kamu kena buat sebenarnya bila kamu buat assignment. So buat dulu, tengok video ni, selesaikan dulu, lepas tu boleh buat assignment tu. Okay, so maksud dia minggu depan hari Selasa tengok assignment, tengok soalan video dan siapkan. Hari Khamis macam ni, petang macam ni, tak ada kelas. So minggu depan tak ada face to face, tak ada online. Okay, so minggu ke-14 pun
tak ada face to face tapi mungkin ada online tapi mungkin tak ada online. Okay, so depend lah apa nak. Kalau saya rasa saya tak ada benda nak cakap dengan kamu, so kamu boleh continue dengan assignment 2 tu tadi. Okay, so tengok video dulu, fahamkan, start drafting apa yang kamu nak buat, fahamkan dulu, selesaikan dulu latihan tu tadi. So nanti boleh go through assignment lah, apa yang kamu nak kira, apa formula kamu nak pakai, semua-semua benda tu lah. Okay, so clear tak? Clear doktor? Oh, clear kan? Kamu janganlah harapkan nota saya je. Nota saya bila saya bincang pasal heat exchanger ke kan, nota saya tu adalah simplified version. Maksudnya saya simplekan apa yang paling-paling lah kamu nak kena wajib tahu. Tapi bila kamu buka textbook tu, Carlson Richardson tu, dia adalah detail explanation dia. So kamu tengoklah, oh okay, oh sebab ni macam ni, sebab ni macam ni, oh buffer ni macam ni. So kamu bacalah lebih sikit supaya kamu dapat fahaman lebih. Kalau sekali dengar lecture saya ni tak cukup. So bila kamu baca sekali lagi, kamu faham, okey lah. So itulah cara belajar dia. So next week kita tak ada face to face, next week kita tak ada online. Selesaikan video tu. Nanti jangan ada lecturer lain tanya, subjek lain dah habis ke? Oh, subjek Dr. Suhaizah dah habis dah. Padahal ada lagi kerja hang tak buat. Hang kata dah habis. Cuma kita tak buat face to face, sebab tu saya bagi tak buat face to face online atau face to face, sebab tu saya bagi video suruh awak tengok. Okay? So boleh tak? So saya nak ambil kedatangan dulu sebelum kita tutup kelas kita. So hari ni kita habis awal. So boleh pergi mana lepas habis kelas? Makan cendol. Makan cendol, makan laksa lagi. Tidur. Sambung tidur. Sambung tidur. Tidur. Kerja tidur je. Masjid. Bolehlah tidur pukul 3 kan, belum asar lagi. Lepas asar dah tak boleh tidur dah kan. So bolehlah tidur. Okey, saya nak panggil nama. Aina ada? Ada doktor. Okey, ada. Amira ada lagi? Amira? Ada lagi pula. Ada tak Amira? Amira Natasha. Mira pergi Penang doktor. Pergi Penang buat apa? Dia tak ada WhatsApp doktor ke? Kalau ada WhatsApp pun saya tak baca. So dia kata dah WhatsApp doktor. Sebabnya ramai WhatsApp nak tambah markah lah. Kamu tengok ni, WhatsApp saya ni ada 16 unread WhatsApp. Kalau WhatsApp yang anak saya ni pun saya tekan je tapi saya tak baca pun. Kadang-kadang sekolah lah, bas sekolah lah kan, apa benda ni banyak ni saya tak baca pun. Saya suruh dia orang spam je dulu. Okay, so okay tak apa. Mira pergi Penang Betul. Okay. So Fatin Afika? Tak ada? Fatin pergi toilet doktor. Dia roommate saya. Nasib pergi toilet tak pergi Penang kan? Aduh. Okay, Akil ada Akil? Ada? Angkat tangan Alif Fidaus? Ada. Ada Azrai? Ada tak Azrai? Azrai ada tak? Tak ada? Dalam ni dia ada doktor tapi tu cuba suara sikit Azrai. Dia dekat dia doktor. punya Line lambat. line slow kat bilik dia. Oh, bilik dia kat mana Fazwin? Kat teratai. Sebab selalu kalau mesti dia tak dengar doktor. Ya ke Alam Fazwin? Girlfriend Azrai ke? Tak. Oh tak! Ingat kan girlfriend dia macam tahu je duduk kat mana kan, teratai. Bilik nombor apa Fazwin? Apa doktor? Bilik nombor berapa? Azrai. Tu saya belum tahu lagi. Oh teratai tak ada line apa tu? Yang dekat atas bukit tu apa? Dekat DATC tu apa benda? Rindu. Perindu. Perindu ada line. Perindu line okey, teratai kerap sangat tak stable line dia. Teratai tu kat mana? Dekat Kolam Renang. Oh kat belakang tu mungkin lah sebab ada bukit-bukit tu kok. Kan? Dekat polis bantuan tu Ya betul. Kat kolam tu. Kolam tu dalam ke kolam renang tu?
Tak dalam. Dalam dalam. sampai 2 meter. Oh 2 meter. 2 meter Tak ada je. yang rendah. Kalau yang dalam sekali berapa meter? Saya rasa lebih 2 meter. 2 meter? 2 meter. 2 meter je. Oh. Hak rendah berapa? Ada 1. kolam kanak-kanak dekat luar tu. Lepas tu yang rendah 1.2. Oh 1.2 rendah je. Kita 1.6 kan? Ha. Parah pinggang lah kot. Takkan kamu nak suruh saya mandi kolam kanak-kanak Zakwan? Kolam kanak-kanak tu ada slide tak? Tak ada. Tak ada. Kan saya bawa pelampung kan pergi slide. Syur. Doktor dah tak betul ni kan tiba kan. Okay. Irfan Furqan ada? Ada betul. Saya dah stress tanda ketua peksa kamu tu kan. Saya pergi main slide dekat kolam kan. Mana tahu tiba-tiba kan. Sabir. Tadi ada nampak Sabir. Ya doktor, ada. Syahir Syazwan. Ada. Saya sekarang ni kan. Saya niat nak jogging pagi-pagi je. Kadang-kadang saya sampai office kalau saya datang awal. Pukul 7 saya dah sampai. Saya nak jogging je. Tapi saya tak ada geng nak jogging. Kan? Saya takut juga. Boleh doktor, nanti kita set doktor. Kamu jogging, saya naik skuter boleh? Naik Nampak tak? bukit tonggek doktor. Naik tu kereta pun tak lepas kan naik situ kan? Kamu pernah naik situ naik kereta? Lalu naik kereta lepas tak? Itu lepas naik, lepas. Oh lepas naik? Ui, jangan mengundur balik dah. Boleh jatuh tu kereta kamu naik accident. Bahaya. Jangan naik lah. Kamu turun tak apa. Kalau kamu nak pergi teratai tu dari atas bukit tu boleh turun. Tapi kalau kamu naik tu tak payahlah, bahaya. Saya takut nanti dia menggelongsor kan. Bukit tu memang bahaya sikit. Okay, so hati-hati. Okay, Nick ada Nick? Ada. Okay, Nick ada. Afiza? Ada. Ada. Akila? Ada doktor. Akmal? Ada. Atika tak ada? Atika ada? Tak ada? Ada doktor. Ada. Nazifa? Ada doktor. Zahira ada? Ada doktor. Zahira Mac Wilson kan? Gitu. Fazwin? Ada. Ada. Amni? Amni? Ada tak ada? Tak ada? Ni internet problem doktor. Pula time ni lah internet nak problem. Kamu exam nanti saya nak pesan satu. Exam tu duduk tempat elok-elok. Kalau tu siapa tadi duduk dekat teratai tu tak ada internet, nak ayah. Nak exam kan, exam masa sekejap. Kalau kamu duduk tempat tak ada internet ke apa, payah lagi. Kamu nak upload berlambat, hang lah, apalah segala benda. Tu kena hati-hati. Plan betul-betul. Dayah ada Dayah? Ada doktor. Syafiqah? Ada doktor. Okay. Mai Sarah? Ada. Ada. Nadira? Ada. Su ada. Rustam? Rustam ada? Tak ada? Okay, so tu saja untuk kelas kita. Gitu sepanjang semester ini. Tapi tak habis lagi kan, kamu tak baca lagi ya, heat exchanger tak baca lagi, tak hantar assignment lagi kan, okay? So ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada sebab nak sambung tidur tadi kan? Tak. Okay. So saya nak ucapkan gitu, saya nak ucapkan saya ada hutang dengan kamu, duit raya. Nanti saya PM tepilah siapa yang saya hutang tu. Okay, ingatkan saya. Okay, saya ni banyak benda duduk dalam kepala saya. So benda tu berlega-lega. So dia tengah duduk kat sini. So bila tak buat lagi tu dia tak ting lagi. So bila dah buat tu baru dia ting macam tu lah. So biarkan dia berlega-lega dulu dalam kepala saya dengan harapan kita tak lupa. Okay, so saya minta maaf sepanjang saya mengajar kamu, saya marah kamu ke, saya rotan kamu ke, saya terjerit dekat kamu ke kan. Maklumlah suara saya agak kuat. So saya minta maaf kalau kamu
Tengok rotan makan tuan. Minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa dengan kamu ke apa kan, buat kamu kecil hati secara sedar atau tidak sedar. Macam doktor ni asal peli-peli je kan. Tak, saya tak ada niat pun nak peli-peli. Kan, saya suruh kamu berfikir sejenak je. Saya nak peli-peli kamu, saya tak tahu apa yang saya nak pelikan kamu kan. Kan, sebab saya ajar kamu, saya ajar je. Kan, so saya tahu background family kamu, dekat kamu asal belajar mana tu je. Saya tak tahu lebih-lebih tu, saya tak tahu. Okay, maksud dia pointer kamu ke apa benda tu saya tak tahulah. So saya ajar kamu, saya ajar sama je semua orang. So tak ada peli apa ke, semua saya nak kamu kadang-kadang mungkin kita tak sedar. So tujuan saya cakap tu supaya kita sedar lah. So maksudnya kalau tindakan kita macam ni apa yang kita dapat. So kalau macam ni apa kita jadi. So macam tu je lah. Tak adalah niat doktor ni mesti tahu markah aku berapa kan, tak ada. Saya tak tahu benda tu semua, tak ada nak ambil tahu. Kan, tak ada. Banyak rojoh. Cuma kita ambil tahu kalau hal-hal artis, macam tu kita ambil tahu lah. Tapi memandangkan kamu ni bukan artis yang glamour pun. So kita tak tahu, buat tak tahu je. Okay, so saya minta maaf. Saya doakan kamu berjaya. Dunia dan akhirat lah. Dunia akhirat tu berjaya. So tak ada apa-apa nak tanya, kita tutup majlis kita dengan surah Al-An dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so selamat berkelas sendiri pada minggu hadapan. Okay, jangan cakap kelas dah habis. Kelas tak habis lagi, ada video lagi kamu kena tengok. Okay? Terima kasih doktor. Bye, good luck. Okay, thank you Terima kasih doktor. Sampai raya. Sampai raya. Duit raya nanti kita bagi. CPM. Thank you doktor. Duit raya untuk semua ke doktor? Yang dapat duit raya. Duit raya semua ke? Tak. Oh tak Ingatkan yang semua. dapat duit tinggi je dapat duit raya. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you doktor. Salam doktor. Terima kasih doktor. Bye.